masak apa? So. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك صلى الله عليه وسلم من اشتغل بنا له أعميناه عن رؤية المعارف من اشتغل بنا وبعبادتنا له أعميناه an ru'yatil ma'arif ilahiyah. Sebab dia liukufihi ma'a amalihi. Wa man ishtaghala bina lana bassarnahu li ru'yatiha bi an kashafna anhu hujubal kainat. Man istaghala bina, siapa yang menyebutkan dirinya dengan kami, jadi dengan ibadah kepada kami untuk dirinya, lahu tu beza dia. Ila lahu untuk dirinya. Jawab dia, pasti kami butakannya. Allah. Sini banyak dia orang tak puasan tak mengaji ilmu tasawuf, ilmu hakikat atau ilmu sir atau ilmu jalan arifina billah. Di sini mereka sangkut, dia tak wasan. Mana tu lahu tu, mana dia buat ibadat sungguh pada zahir nampak hebat, tapi untuk apa? Lahu, untuk dirinya. Mana dia mengharapkan akan balasan untuk dirinya. Situ sangkut. Adapun arif billah, dia buat ibadat untuk dapat kasih sayang Tuhan, untuk mendapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu beza. Untuk diri, jawab dia pasti a'mainahu, kami butakan dia daripada melihat makrifat ketuhanan. Kerana apa tu? Sebab dia tu sebab dia ialah liukufihi ma'a amali. Situ silap dia. Kerana dia terhenti bersama amalnya, ya, bukan dia bersama Tuhannya. Dan siapa yang menyebutkan dirinya dengan kami, ada beza. Pada sebutkan diri dia tadi bina dengan kami, beza tadi lahu, beza di lahu dengan bina. Tadi lahu, dia buat ibadat untuk diri dia, memandang amal, pahala dia, ganjaran dia dan sebagainya. Yang bawah ni tak, yang bawah ni dia sebut apa? Bina dengan kami, asyik dia dengan kami. Lana, jawab dia basarnahu, kami bukakan. Jadi kalau dibuat untuk diri dia lain, kalau dibuat maknanya dengan kami, untuk kami, pasti kami memperlihatkan kepadanya. Mana kami bukakan hijab qalbi dia tadi, dibukakan makrifat yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beza sikit dia tu. Segi zahir tak nampak beza dan sama je. Tapi yang beza dalam ni tadi tu. Pasti kami pasti akan memperlihatkan kepadanya
Yang ini melihat ma'rifat itu dengan bahawa kami singkapkan daripadanya tabir-tabir makhluk. Dia Allah Ta'ala buka kan daripada hujub. Hujub itu makna apa? Jamak daripada hijabun, dinding-dinding kainat, itu makhlukat. Maknanya tersingkap hati dia tadi, ditarik oleh Allah Ta'ala, tidak berhadap kepada makhluk. Syurga tu makhluk ke tidak? Makhluk lah tuan. Nikmat syurga makhluk ke atau tidak? Makhluk. Walaupun nikmat, walaupun jannatul firdaus pun dia makhluk. Mana besar makhluk dengan pencipta makhluk. Dia cari pencipta makhluk, makhluk tu dengan sini dapat Tuhan bagi. Tapi kalau dia tujuan dia untuk makhluk, maka situ dia ada cacat. Ya, ada cacat sedikit, iaitu qasad dia tadi tu. Ya. Bila kata itu dalam Quran baik, dalam hadis-hadis sahih ceritakan balasan syurga semua tu, betul lah. Tapi kita tahu apa tujuan, maksud cara kita memandang. Allah Ta'ala sediakan tu, tujuannya apa? Tu menandakan bahawa amal tu sangat diredai oleh Allah. Maka cari apa? Cari redha Allah. Cari redha dia tu. Dalil Quran terang, wa ridwanum minallahi akbar. Redha dari Allah tu yang paling besar sekali. Tu nas Quran terpampang. Habis tak ikhlas ke dia buat ibadat, dia nak pahala ikhlas, tapi peringkat mubtadi, peringkat bawah. Peringkat bawah di ibadat untuk dapatkan pahala-pahala yang disiapkan. Ada pun orang yang sudah matang dalam ibadah dia tadi, yang tu dia tak pandang, yang tu memang dah Tuhan sediakan, apa nak bincang lagi dah, tu hak dia. Kita buat hak kita. Tugas kita apa? Membersihkan amalan kita tadi, semata-mata nak cari keridaan dia. Kemudian iza zala hawaka ad-dunyawiyyu yukshafu laka ayyuhas salik an babil haqiqati ar-rabbaniyati bihaisu yaghlibu 'alal qalbi, maka fatafna iradatuka wa yukshafu laka 'anil wahdaniyati fataral wujuda kullahu lillah binuril yakzifuhu Allahu fi qalbi fatatahaqqaqu lifana'ika an ghairihi ta'ala annahu ta'ala huwal fa'il mawjud bila fi nushatin la anta setengah nasab bila anta, maka pada tara illahu bi inayatihi. Iza zala hawak, apabila hilang kehendak hawa nafsu, mana kehendak-kehendak dalam amal tadi hilang untuk mendapatkan syurga dan seumpamanya, maka bila hilang, dengan bahawa dia bersih terus dengan Tuhannya yang bersifat, maknanya hawa tadi yang bersifat duniawi, jawab dia yukshafu laka, pasti disingkap untukmu wahai salik tentang pintu hakikat, an babil haqiqah, akan dibuka, yukshafu disingkap, atau yukasyafah dikasyafkan laka bagi engkau ayuhal salik an babil haqiqah, daripada pintu hakikat. Hakikat mana? Ar-Rabbaniyah, yang dibangsakan kepada ketuhanan. Dengan taswir dia sekira-kira menguasai ke atas hati, bihaisu yaghlibu ala qalbik, bahawasanya menguasai atas hati dia tadi. Maka ketiga itu bila Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan hasil daripada riyadah mujahadah yang digerakkan oleh Allah Ta'ala, hakikatnya bersihlah batin hati. Bila bersih batin hati dia, maka terbuka, Tuhan buka kan. Macam mana cermin, bila kita lap dia bersih, terbuka lah gambaran dalam itu. Sekira-kira ia menguasai, ia ke atas hati, itulah yang dibukakan oleh Allah Ta'ala tadi, bab ke atas hati, maka lenyaplah kehendakmu. Dalil dia apa? Lenyaplah kehendakmu. Patafna iradatu. Jadi iza zalal hawa yukshafu laka an babil haqiqah, maka patafna iradatu. Apabila Tuhan hilangkan kehendak nafsu seorang tadi,
maka dibukakan di pintu hakikat. Jadi pintu hakikat itu akan terbuka bila hilang kendak-kendak diri dia tadi. Sebab itu bila hati kita rasa tawar dengan dunia, dengan makhluk, siapa begitu, dia sebenarnya dia tarik. Itu tanda. Tanda apa? Tanda dia nak buka. Ya, tanda dia nak buka akan pembukaan kalbi kita. Dan bila dibuka saja, apa akan terjadi? Patafna iradatu, maka lenyaplah kendakmu. Ya, bila lenyap dari kendak kita, payuk syafulaka an wahdaniyah. Bila disikap, maka nampaklah situ. Kemudian disingkapkan untukmu tentang keasaan dia. Makna dia sentiasa kalbi dia menghadap akan wahdaniyah, ketunggalan ataupun ahadiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita, maka engkau memandang kewujudan itu semuanya milik Allah Taala. Fataral wujud kullahu lillah. Semua kewujudan kita nampak adalah milik bagi Allah Ta'ala. Dengan apa dia nampak tu? Binuri, dengan nur cahaya yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati dia. Ya, cahaya mukasyafah dibukakan dalam hati insan, maka engkau benar-benar tahqiq. Barulah dikata sebenar rantu patahaqqaq, maka mantaplah, tahqiqlah ia makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau hati kita tidak lagi memandang ketunggalan dia dalam wujud, bagaimana dia belum berapa mantap iman dia lagi. Sebab tu masih dia nampak orang, masih nampak makhluk berkuasa, nampak makhluk hebat, makhluk memiliki, makhluk yang mengurus, atau semua hijab. Pada hakikat yang mengurus ialah dia, yang memilih ialah dia. Tapi tak terasa benda besar. Sebab apa? Ditutup. Sebab apa ditutup? Sebab masih belum hilang kehendak nafsu tadi. Sebab tu kadar mana kita potong kehendak nafsu, kasih kita pada makhluk, kadar itu Tuhan akan buka lebih terang dia dengan Tuhannya. Ya, jadi kita meletakkan kasih pada makhluk, itu seolah kita menyeksa diri kita sendiri. Ya, kita membodoh dan menyeksa diri kita. Makhluk ni kita bagi dia sangkar luar je. Dalam benda mahal kita kena bagi pada Allah Ta'ala. Maka benar-benar tahqiq kerana lenyapmu daripada suatu selainnya. Sebab apa? Li fana'ika an ghairihi ta'ala, berlenyap fana' daripada segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ya, annahu huwal fa'il, bahawasanya dialah Ta'ala, dialah pelaku. Apa pelaku? Fa'il, yang membuat, yang mengadakan, yang mengurus. Yang wujud bukanlah maknanya pada satu nasah dia panggil ia. Nasah ialah engkau, tiada engkau. Maka engkau tiada memandang melainkan dia dengan bimbingannya. Sampai peringkat dia terasa betul. Ni rasa kan. Siapa dapat rasa, dia rasa. Siapa berjaya membuang rasa dia dengan makhluk, maka dia akan dihadiahkan rasa dia dengan Allah Ta'ala. Maka barang siapa boleh membuang rasa kudrah makhluk, dia akan nampak terang kudratillah. Dia boleh buang iradah makhluk, maka dia akan nampak iradatullah. Sebab dia suruh buang tadi, hawa, kendak. Dia kata buang dia kendak pada diri kita, kita akan dibawa memandang mana iradatullah, kudratillah, dan segala sifat kesempurnaan, kebesaran Allah Ta'ala. Dan terus dia akan bawa kepada memandang wujud yang sebenar. Dengan qalbi tadi adalah fa'il mawjud huwa Allah Ta'ala. Bahawa dia bukan engkau, itu maksudnya. Ada ia, tiada engkau. Sebab selagi ada engkau, kau tak kenal dia. Bila engkau bukan engkau, engkau kenal siapa dia. Faham? Bila engkau bukan engkau, mana kita tak nampak kita. Sebenarnya kita ni adalah daripada gerak dia semua, peraturan dia, tasarruf daripada dia. Maka nampak tu bahawa kita kenal siapa dia sebenarnya. Yang mengawasi, yang mengawal, yang menjaga, yang mengerasi ialah dia. Itu panggil tauhid yang sebenar. Ya, tauhid sebenar sehingga lenyap dengan yang lain dalam kalbi kita. Keperasanan yang lain dalam kalbi, yang terang ialah dia saja.
baru dia dapat nikmat sebenar-benar. Itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang sebenar dia terbuka antara engkau dengan dia. Habis itu dia kata iza zala hawa, ya. Kemudian pula dia kata in sallamta, banyak diguna syarat-syarat tadi manishtaghalah, barang siapa istighal dengan dia. Kemudian sini pula diguna iza, apabila. Sini pula diguna in, jika. Semua digunakan syarat. Bermakna siapa yang memenuhkan akan syarat, maka dia akan dikurniakan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala benda yang besar, iaitu makrifat yang sebenar dengan dia. Ya, sini digunakan oleh tuan pengarang iza in sallamta ilaihi. Jawab dia qarrabak, itu dalam matan juga. In sallamta ilaihi, jika engkau menyerahkan kepadanya, jangan engkau serah kepada yang lain, ya, jangan serah kepada yang, hatta diri kita sendiri pun jangan kita serahkan diri kita kepada kita, serahkan diri kita kepada dia. Sebab tu doa Rasulullah SAW begitu, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. La takilni, ya Allah, jangan kau serahkan diri aku ila nafsi, kepada diriku, tarfata ain, walaupun sekelip mata. Mana setiap kelipan mata dan nafas kita menyerahkan diri, berpegang, bergantung, memandang kepada dia. Jadi iza sallamta ilaihi umuraka wa tarakta tadbiran nafsika i'timadan alaihi, jawab in. Di bahasa Arab dia ada jawabnya. In itu panggil in syartiyah. Kemudian karrabak itu jawab bagi in. Jawab dia apa? Karrabak, nasai Allah Ta'ala menghampirkan engkau. Jadi ini nak dapat kehampiran dengan dia, mesti kita serah. Kalau tak serah, dia tak layan. Dan ya, bila kita serah, bermakna apa? Kita menyerah kepada orang tu sebab kita kenal lah dia kan. Ya, peguam saya, dan kalau dia cari peguam yang apa, yang top. Dia serah je kes kat dia, bayar dia berapa ribu, 50,000, bayar balik belengkong dia tidur. Buat apa? Dia yakin peguam ni kalau masuk tak pernah sangkut kes ni. Itu peguam mungkin akan sangkut sebab dia makhluk. Dia pegang, dia bayar 50,000, dia boleh tidur. Dan ini bukan peguam, ini bukan peguam. Ini pemilik segala-galanya. Bila kita serah dengan betul-betul adab dia, nasaya kita tahulah akan dibukakan, maknanya antara dia dengan Allah SWT. Itu mana taslim, ya, taslim, menyerahkan betul kepada Allah SWT. Pada dalam ayat apa yang mengatakan bahawasanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda, anak penak kita, apa tak rugi, melainkan orang yang menghadap Tuhan biqalbin salim, dengan hati yang salim. Mana hati yang sejahtera? Apa hati sejahtera? Hati yang tidak bergantung kepada yang lain, yang telah menyerahkan bulat kepada itu mana iza sallamta. Bila betul-betul kalbi kamu yakin dengan Tuhan, kamu serah dengan dia. Bila keyakinan tu bulat, Tuhan tengok memang betul, dia berharap, Tuhan bantu. Tapi kalau dia serah tak betul, dia tidak serah lain lagi, dia harap lain lagi, itu dia tak layan kan. Kita pun kalau orang mengharap tak sepenuh, kita tak layan. Kalau betul-betul mengharap, barulah. Itu kita sama-sama hamba, apatah lagi dengan Allah SWT yang maha dahsyat kuasa dia. Jadi iza sallamta ilaihi ay umuraka wa tarakta tadbira nafsi i'timadan alaihi, jawab dia qarrabak, dia kampirkan bin nazarihi ilaika bi ainir rahmah wal inayah, kama qala al khalil Ibrahim alaihi salam lamma qala lahu Jibrilu hina alqahu bil manjani wa aradu wuqu'ahu bin nar, ya alaka hajah, faqal amma ilaika falah hasbi min suali ilmuhu bihajati. Itu setengah riwayat. Setengah riwayat alaka hajah,
Apa dia jawab? Fa amma ila Allah fa bala wa amma ilaika falah. Lalu Jibril kata sal, lalu dijawab apa? Ibrahim jawab ilmuhu bihali yakfi min su'ali. Sama maknalah. Di sini dibawa ibarat lain sikit. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Makna disambung. Jika engkau menyerahkan apa yang diserahkan qalbi kita tu, betul-betul menghadap, berharap, serah sini dengan makna apa? Yakin dengan pengharapan, bantuan, pengurusan semua dari dia. Dan kita matikan pandangan pada makhluk. Makhluk yang sifat dhaif, yang sifat fakir, yang bersifat berhajat, yang dalam kawalan Tuhan, dan dia sendiri milik Tuhan, ya. Mana kita nak serah tadi? Serahkan segala urusanmu dengan engkau meninggalkan tadbir dirimu. Maksudnya meninggal, jangan rasa kita yang mentadbir, itu maksudnya. Pentadbiran zahir itu tak apa kan? Usaha ikhtiar tak apa. Jangan rasa kita. Bahkan kita rasa tadi af'al dia. Al-fa'il mawjud huwa Allah. Yang benar-benar mengatur ilaah. Itu rasa mana? Dalam. Zahir kita buat cara syariat, usaha ikhtiar. Dalam kita main cara hakikat. Iaitulah apa? Pandang dia. Yang mentadbir dalam setiap saat. Engkau meninggalkan tadbir dirimu. Mana engkau meninggalkan memandang dirimu tadi. Kerana apa kita tinggal? Sebab kita dah bergantung kepadanya, ya, sebab kita sudah i'timadan alaihi, bersandar penuh kepadanya. Itulah yang sebenar dan sewajibnya. Sebab makhluk tidak boleh memberi kesan. Makhluk tidak boleh memberi kesan. Yang memberi taksir adalah Allah Ta'ala. Sebab makhluk kalau beri kesan pada hakikat, dia boleh menentu tak ada siapa sakit. Tapi kenapa berlaku sedemikian? Itu semua menunjukkan kebesaran dia. Pasti dia mendekatimu, ya. Qarrabah, mendekati ke akan dikau. Mana Tuhan akan buka? Dengan apa tu? Dengan pandangannya, ya, dekat dengan pandangannya. Ilaika, kepadamu. Dengan apa? Pandangan kasih sayang. Bi'ainir rahmah wal inayah. Dan inayah mana? Bantuan, bimbingan. Itu yang kita nak tu. Ya, kita akan dapat bimbingan terus dari Tuhan apabila dia taslim, serah betul. Seperti mana kekasihnya, sebab dinamakan Ibrahim tu Khalil, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kekasih orang yang betul-betul yakin menyerah diri. Ya, ada kekasih tak percaya kasih dia. You tidak. Kalau dia tak percaya, dia takkan letakkan kasih. Bila dia percaya, boleh letakkan kasih. Jadi bila kekasih bermakna, contoh Nabi Ibrahim orang yang betul-betul bulat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan dia sebagai nama Khalil, ya. Maknanya Allah Ta'ala kasih pada orang yang yakin betul dengan dia, berharap betul dengan dia, memandang sebenar-benar dengan dia saja, tak nak yang lain, bahawa dia akan diiktiraf sebagai kekasih Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS bersabda tatkala Jibril bertanya kepadanya, bila tu saat kaumnya mencampak beliau, Nabi Ibrahim AS di dalam dengan pelontaran manjanik macam lastik, ya, cuma dia besar, ya, dia nak dekat, api dah sebesar-besar dimarakkan, dia tak boleh nak dekat, dia terpaksa ambil jarak jauh guna manjanik. Dia tarik Nabi Ibrahim macam tempat lastik tu, pum, dia lepaskan. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kuasa besar dia. Nabi Ibrahim tak jatuh tepi-tepi, dia jatuh tengah-tengah dalam api tu. Nak tengok kuasa besar Tuhan. Ketika itu terus Allah Ta'ala arahkan pada api, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk yang sejahtera atas Ibrahim. Pum, bertukar. Api semarak tu bertukar jadi macam dalam aircon. Lebih dahsyat pada aircon lagi. Selai bulu gomur pun tak terbakar. Ya, kunu bardan wa salaman. Sebab ulama tafsir kata kalau Tuhan tak kait dengan lafaz salaman, sejuk tapi yang sejahtera. Nasai Nabi Ibrahim mati sejuk dalam api. Kalau dia kata kuni bardan je, tak ada lafaz salaman. Nasai Nabi Ibrahim mati sejuk dalam api. Tapi dia kata salaman, sejuk yang sejahtera, yang mengenakkan. Terperanjat dia Namrud pun tak mati kawan. Selain bila umur tak terbakar. Itu maknanya Tuhan tunjuk kuasa besar dia. Sebagai apa tu? Hadiah kepada Nabi Ibrahim AS yang telah membulatkan, ya, akidah dan etikad pegangan qalbi dia dengan Allah. Apabila Jibril datang nak tolong, dia jawab, adakah bagimu satu permintaan? Bila masuk tu Jibril pun tanya kepada Nabi Ibrahim, alakah hajah? Tak ada hajat ke Ibrahim? Mana apa?
Nabi Ibrahim nak ditolong oleh Jibril. Sebab Jibril ada 600 sayap. Satu sayap dia kalau dibuka tutup habis dunia ni. Pas setakat Namrud Fir'aun dan Namrud punya api ada apa ni, dia genjis pada adat ni, kan? Tapi yang tolong sembuh api jauh dia. Yang tolong marakkan api pun sembuh jauh dia. Cicak. Ya, sebab tu sunat dalam hadis sahih, sunat kita bunuh cicak. Orang Jumaat tangkap dan ya buat operasi serangan. Cicak kita tembak. Sunat bunuh cicak. Ya, adalah hadis dia. Sebab dia dan ada orang yang sama-sama tumpah meniup api. Dia tiup nak bakar Nabi Ibrahim. Wah, jauh cicak. Kita bunuh ni, kepala kita jadi jamban ni dan ternyata diberak dan dia mencampakkan dengan pelontar dia tadi ya, dengan mereka. Maka bila tanya dia, ya, ada hajat tak? Jawab Nabi Ibrahim apa? Baginya bersabda, ada pun pada engkau, kata. Ya, engkau maka tiada apa-apa hajat. Ya, pada engkau wahai Jibril aku tak ada sedikit pun hajat. Ya, amma ilaika falah. Kemudian memadalah bagiku pengetahuannya. Mana pengetahuan? Hasbi, mana cukup bagi aku. Min su'ali ilmuhu bihajati. Tuhan dah tahu dah tentang hajatku untuk aku meminta. Kan Tuhan tak ada buat mana minta lagi. Atau taslim tak? Taslim. Kalau kena orang yang tak kuat dalam, Jibril dah tahu, datang, wah, masih le Tuhan. Wah, padam kan. Kita pedal lah Fir'aun Namrud. Jadi Nabi Ibrahim tak ada. Ya, Jibril Sayyidul Malaikah, ketua malaikat. Besar ni Jibril, kepala Jibril kalau dia menjelma alam nur ni, kalau dia cempakkan air satu lautan dunia dicurah atas kepala Jibril, dan saya setitik pun tak jatuh. Lu besar tak besar ni. Dan matahari tu kalau diletakkan kepada dibanding dengan Jibril, hanya kedudukan matahari itu berada antara mata kanan dengan mata kiri Jibril. Matahari tu, matahari dengan dunia ni besar. So matahari dah bina ni. Bayang macam mana besar tak tahu. Terketakat api Namrud, tak ada apa jadi. Ya. Itu nak tunjukkan pula kekuatan iman Nabi Ibrahim AS. Masya-Allah. Sedikit pun dia tidak gantungkan kepada Jibril, walaupun dia tengok Jibril itu dengan kehebatan dia taklah jadikan ketua para malaikat dulu lah, besarnya lagi, bukan? Itulah kesucian tauhid makrifat Nabi Ibrahim AS. Sebab dia dapat pangkat Khalil, sebab dia betul-betul berkeyakin dengan Allah Ta'ala, sehingga dia kata hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Tuhan dah tahu dah hajat, aku tak payah minta. Itu dia panggil maqamut taslim. Sebab tu ulama besar Ibnu Mubarak, ya, Abdullah Ibnu Mubarak, Sultan Muhaddisin, raja dalam bidang hadis. Ya, dia kata aku telah meninggalkan akan mengangkat tangan berdoa selama 50 tahun. 50 tahun kita doa dia senyap. Sebab apa tu? Iktifaan bimakil azad, dah cukup benda pada azad dah siap. Ya, semua ni ada benda yang berlaku tanpa pengaturan Allah, tak ada. Semua dah siap, apa yang nikmati je lah. Jadi kalau dia duduk pula dalam maqamil ubudiyah, ya, dia berdoa. Nabi Ibrahim berdoa panjang lebar di Hijr Ismail, kan? Di tempat mustajab doa tu doa Allah panjang lebar. Maknanya dia ada dua keadaan. Ketika Allah Ta'ala pancarkan dalam keadaan nuri tadi mengalami makam taslim, itu keadaan dia. Kalau dia mengalami pula makam, maknanya ubudiyah, ada begitu keadaan dia. Jadi semua tu ada kedudukan masing-masing, ya. Ketika itu Tuhan letakkan berbagai-bagai keadaan. Habis. Kemudian satu lagi, wa inna za'tahu ta'ala bi an lam tarda bi qada'ih bi an taqula af'alu kaza. Situ dah lain kan. Berat-biatul Adawiyah ada satu cerita kan. Satu hari dia pergi ke pasar. Dia tengok seorang tu, dahi dia kan, dia balut. Ada luka, dia balut tebal. Apa dia kata? Kau nak berperang dengan Allah Ta'ala. Bukan jaga. Kau tu kata, kenapa kata? Tu kata dahi kan. Keadaan iman tak beza kan? Orang yang rapat dengan Tuhan, dia rasa benda tu seni. Kau pergi balut dahi kau besar-besar, kau nak tunjuk ke orang Tuhan beri balas kat kau.
Dia faham betul tu. Kita tak ada apa pun rasa malu dia kan. Yang nikmat Tuhan banyak kau tak tunjuk kau orang. Tuhan bagi kau sikit kau sibuk nak tampar belut terbesar. Kau nak istihar kat bandar ni bahawa Tuhan gosakkan lukakan dahi aku. Itu terkejut kawan dah. Jadi tak ada apa pun tu. Ini seninya makrifat orang yang bercinta dengan Tuhan dan dia cukup jaga. Sini tengok ni. Wa inna za'tahu ta'ala bi an lam tarda bi qada'ih. Dengan apa rupa tu? Bi an taqulu af'al kaza. Aku buat itu soalan munazaah anda. Saya buat. Oh tak kenal siapa saya. Oh kau nak lawan Tuhan tu. Kau siapa kan? Kita pun puji sikit. Wah hebat anta. Kau baru tahu kau kenal aku siapa. Ya. Tahu tak apa dia tu. Wah. Sama setan. Dan jika engkau membantahnya, macam mana rupa membantah? Dengan bahawa engkau tidak reda dengan keputusannya. Apa maksud tak reda keputusan Tuhan? Macam mana rupa dia? Bahawa engkau berkata, aku buat begini agar jadi begini. Macam tu dah salah. Ya, nanti saya buatlah. Saya kalau buat besok tengoklah jadi macam ni. Oi, itu dipanggil munazak. Tolong kau nak kau membangkang Tuhan, kau nak lawan Tuhan. Kau siapa? Maknanya menentukan satu wujud atau tidak, semua siapa dia? Habis kau pula kau kata kau lah, nanti saya buat biar jadi begini. Oh, tak perasan kita. Benda ni biasa kalau orang sebut. Nanti apa-apa, nanti saya uruslah, beres. InsyaAllah tak ada lah. Ya. Kau tahu lah, besok aku datang, aku settle dengan dia. Macam lanon dia. Itu lanon tu. Ya jahil. Itu munazaat. Kau kata inna ya wa inna za'tahu. Sekiranya engkau munazaah, engkau melawan Tuhan. Cara melawan tu cakap macam tu dia kira satu istilah apa, ucapan yang tak elok. Siapa nampak tu? Arif billah. Kalau Arif tak nampak dah. Ni Arif billah dia nampak ni. Dia menjauhkan engkau. Kalau itu ucapan tadi tu, ya, bi antakul afwan la yakun kaza wa kaza. Lau lam af'al kaza lam kana kaza. Kalau aku tak buat macam ni tak jadi macam ni. Jawab dia wa inna za'tahu, jawab dia aba'adak. Pum. Tuan jumpa dia jauh. Orang tu tak kenal Tuhan. Habis kena balik dan laut kalau bahasa gitu. Ai hajabak bika an hadrati unsi. Itu maksudnya. Nah, saya menjauhkan engkau, iaitu dia menyekat engkau dengan dirimu daripada memandang hadrat kemesraan. Nak masuk dalam makamul unsi, makam kejinakan, oh tak boleh, tuan tutup. Sebab apa? Kau dah nampak engkau hebat. Tuhan tu pandang kehebatan dia. Tak pasal kita pula pandang hebat. Apa dia hebat kita? Malaikat maut datang ke habis senyap terus. Ya, itu maksud dia. Seni lah ni. Seni. Tak mana bukaan ni? Semua kalam-kalam arif. Orang yang telah dibuka oleh Ta'ala keluar kalam-kalam ni. Cari kalam orang biasa tak keluar mana ni. Itu maknanya hebatnya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita mengaji, apa pertama kelebihan, dan kita tahulah jauh lagi kita. Tuhan. Kita bimbang, kita kasi kita dekat. Rupanya suluh dengan ilmu dia, jauh lagi rupanya. Barulah kita minta bantuan dengan dia supaya didekatkan kita sebagaimana makrifat arif billah, insyaAllah. Kemudian iza taqarrabta bihi ilaihi wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Inna khairul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika. Yang muka gini. Nilai. Tiga lagi kata. Tidak usah hantar kat dari tu. Dengan mu pasal. Ya Karim.